Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain. Amin. Maka makna tersimpan hukum akal di dalam tiga bahagi itu, iaitu tiada keluar ia daripadanya. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, belah ihsan dia, limpah kurnia dia. Dialah yang anugerahkan kita dan seluruh makhluk di alam semesta, memberikan kelangsungan untuk kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dapat kita pula agama Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala limpah kurnia dia, mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, nikmat besar diberi kepada kita, sedar hati sanubari, mentauhid Allah Ta'ala, mengasakan Allah Ta'ala. Apatah lagi limpah kurnia Allah Ta'ala beri kat kita, boleh sentiasa merasa harap, memohon hanya pada Allah Ta'ala, dan pergantungan hidup kita hanya pada Allah Ta'ala, dan dapat kita kenal dan letakkan makhluk pada tempat makhluk, yang makhluk tiada lain melainkan dia laluan dan asbab saja. Tawajuh, tauhid hati kita, fahaman kita, akidah kita, Allah dialah musabbibul asbab, dia yang mentadbir segala-galanya. Tanpa ada seorang pun, satu pun daripada makhluk yang campur tangan dalam urusan dia mentadbir. La ilaha illallah. Syukur diberi kepada kita kesihatan, kelapangan masa, diberi keupayaan dan kehendak yang berterusan untuk hadir dalam majlis yang penuh keberkatan, mendapat redha Allah yang menghantar segala utusan khasnya Muhammad, Nabi akhir zaman. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ini meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Setelah kita bicara sedikit pembahasan mengenai peringatan yang diberi oleh pengarang ni, dan sedikit peringatan yang diberi mengenai kewajipan kita kena yakin sesungguh-sungguhnya bahawasanya benda besar dalam kita tak mengenal, dalam bab mengenal Allah Ta'ala ni, alat yang perlu dipakai adalah akal. Dan di atas akal yang sempurna Allah Ta'ala bagi kat kita, diberi kebolehan pada kita untuk mengenal dia, boleh faham ke dia, boleh reti ke dia, yang makhluk selain pada manusia dan jin dan selain pada malaikat tak mempunyai keupayaan demikian. Makhluk yang hidup ni keupayaan untuk boleh mengenal Allah Ta'ala yang istilahnya ada akal, yang memang sebelum Allah Ta'ala jadi manusia, malaikat. Antara yang boleh mengenal Allah Ta'ala selain pada malaikat, manusia, jin. Dengan mana keupayaan akal Allah Ta'ala beri kat kita ni, pada jin, pada malaikat, kalau digunakan cara yang betul, dibimbing dengan cara yang betul,
pasti Allah Ta'ala akan sentiasa diingat. Sentiasa Allah Ta'ala ni jadi tempat pergantungan kita. Allah Ta'ala ditakzimkan, ditauhidkan, diagungkan, dimuliakan, dipuji dan puja setiap masa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita dan jadikan kita sebahagian daripada orang yang sentiasa duk puji dan puja pada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi makhluk yang ada kebijaksanaan akal ni 3 ni saja. Walau bagaimanapun manusia dan jin ni dia ada cabaran. Pasal kita kena lalu atas kehidupan di muka bumi ni ada bermacam kerenah yang perlu kita selesaikan berbanding dengan malaikat. Malaikat tak perlu makan minum, malaikat tak ada anak isteri, malaikat tak ada syahwat, malaikat tak perlu bercucuk tanam, dia tak perlu bertani, dia tak perlu apa-apa untuk dia nak buat. Pasal apa? Allah Ta'ala bagi dia istimewa, tak laki, tak perempuan, tak lapar, tak kenyang, tak dahaga, tak ngantuk, tak tidur. Malaikat tak laki, tak perempuan, tak ada beranak, nak kecil berak. Jadi ada akal dia mengenal Allah Ta'ala tu, tak merumitkan dia untuk dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Adapun kita ni manusia ni begitu juga jin sama, yang termasuk dalam saqalain ataupun mukallafain, 2 kumpulan makhluk yang ditaklif untuk menerima ajaran Nabi dan Rasul, khasnya dalam bab mengenal Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita ni ada kesibukan kita yang perlu kita duk sibuk. Ada makan minum kena usahakan, pakaian, ada anak, ada isteri. Lepas tu atas cabaran dia ada nafsu. Lepas tu di atas kesibukan kita nak cari makan, ada anak, ada isteri, ada keinginan. Ada pula dunia yang kita kena usahakan, bercucuk tanam, ternakan, ada harta benda, ada kawan, ada kenalan, dan ada orang yang senang, ada susah. Dengan sebab tu ada yang berdengki, ada takabur, ada hasad. Dia macam-macam hal. Disebabkan manusia dan jin ni ada nafsu. Selain pada akal, ada pula halangannya. Dan masa yang sama pula ada pula gangguan daripada syaitan, yang dengan itu menyebabkan boleh gagal kita untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Dan tak boleh nak musyahadahkan Allah Ta'ala. Jangan kata nak musyahadah Allah Ta'ala, ngaji boleh tak? Kalimah syahadah tak kena. Tak faham pun la ilaha illallah. Walaupun disebut Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah, tak faham pun Tuhan tu apa dia. Dan Allah sebagai Tuhan tu macam mana kedudukan sepatutnya kita kena beri, dan macam mana kehidupan yang sepatutnya kita kena lalui untuk menzahirkan tasdik di hati yang kata Allah sajalah ilahi kan. Macam mana dia tak pernah belajar, kita takkan tahu, takkan faham, bahkan tak pernah ambil tahu dan ambil faham pun. Na'udzubillah. Yang kita kena mengaji, kena belajar, khasnya dalam perjalanan Islam dan iman kita ni. Takkan sempurna Islam kita melainkan dengan ada iman. Dengan bahasa lain, tak sah Islam kita melainkan iman. Iman pun tak sah melainkan dengan ada i'tiqad jazam. I'tiqad jazam ke siapa? Besar sekali ke Allah. Nak jazam apa? Allah ni ilah, makhluk bukan ilah. Bila makhluk bukan ilah, makhluk asal pun tak ada. Takkan makhluk boleh jadikan tempat pergantungan kita, tempat sandaran kita. Boleh kita berpuas hati dan memada hanya dengan makhluk, ataupun makhluk tu diri kita sendiri, atau makhluk tu harta benda emas perak, makhluk tu sahabat andai, makhluk tu Perdana Menteri, makhluk tu Yahudi Nasrani, makhluk tu langit harta benda penuh langit bumi. Subhanallah, bodohlah kita kalau kita berpahaman gitu. Jadi bodoh tu siapa? Tak ada akal. Okey, tak ada akal tu pasal apa? Pasal tak faham la ilaha illallah. Jadi alat nak memaham semua tu apa? Akal. Akal besar sekali. Kewajipan akal kita ni untuk mengenal dan faham, mesti dasar dia ambil faham di atas dasar iman kita la ilaha illallah. Kita nak bahas semua bab dalam bab-bab akidah ni, mestilah berteraskan di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Tak faham kita dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, mustahil kita boleh capai maksud hidup kita untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Mustahil boleh capai. Satu, kita ditaklifkan untuk belajar faham betul-betul maksud la ilaha illallah. Dah faham maksud pula tu macam mana? Tu macam mana nak praktikkan dia, nak realisasikan dia, nak menzahirkan kehambaan. Satu, taat zahir. Satu, alhamdulillah ada yang Allah Ta'ala dah anugerah sejak pada kecil lagi kat kita. Walau mana pun ada taat batin. Yang ni yang banyak kat kita khasnya, yang Islam daripada baka keturunan ni, di atas tak bersungguhnya kita belajar, kita rasa macam kita terpelajar. Satu sudut memang kita dah laksana perintah Allah Ta'ala, tapi rupanya kita duk sembah Allah, kita tak kenal Allah yang disembah. Dan kita sembah tu nanti sembah raga je, jiwa tak sembah. Na'udzubillah min zalik. Allahumma hafazna min zalik. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita semua. Jalan-jalan ni macam mana nak dapat semua tu? Belajar. Ambil faham daripada guru-guru yang ajar tauhid. Ambil pula ada salah silah sampai pada Nabi SAW, macam mana Rasulullah ajar para sahabat, daripada satu generasi ke satu generasi sampailah ke kita ni di atas prinsip yang sama, kaedah yang sama, fahaman yang sama, tak ganjak langsung daripada memaham sebenarnya apa yang dimaksudkan daripada la ilaha illallah itu. Jadi kalau kita faham tu, besar tak makna la ilaha illallah ni? Besar sangat. Nah, alat nak memahamkan besarnya la ilaha illallah ni apa? Tiada lain alat yang paling berguna, paling manfaat, paling berharga yang Allah Ta'ala puji dari siapa yang Allah Ta'ala bukakan pintu hati dia untuk dapat anugerah yang berharga ni. Apa dia? Akal. Akal. Satu antara yang kita wajib jaga dalam kuliah yang 5 atau 6 tu, wa hifdzu dinin summa nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajib. Antara kita kena jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga keturunan, lagi jaga apa? Jaga akal, jaga maruah. 6 perkara tu besar. Antara jaga tu akal, jangan rosakkan akal. Pasal dengan akal rosak, tak mampu kita untuk boleh ada keupayaan untuk mengenal Allah Ta'ala. Agama rosak satu, sampai bunuh orang, mati terbunuh, merosakkan jasad kita, haram. Satu, jasad rosak, jasad ditatu-tatu, jasad buat benda yang tak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Tempat yang tak sepatutnya ditindik-tindik, apa lagi tu yang bubuh kat muka tu apa, susuk-susuk, konon nak bagi cantik lah, nak bagi tarikan suami lah, gini lah. Maksudnya dah lari daripada maksud sebenar. Jadi jaga, patutnya jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga keturunan, jaga akal, jaga maruah. Apa yang syariat suruh jaga, tak jaga satu pun. Alhamdulillah. Sikitlah sebut tu. Besar antara nak sebut tu, salah satu daripada kuliah 6 ni akal. Satu, siapa minum arak sebat sampai boleh 80 kali sebatan, minimum 40. Kalau tak sampai had hudud boleh sebat tak sampai 40 kan? Atau namun takzir kan? Nak kata salah besar kalau menghilangkan akal. Bahkan saja-saja hilangkan akal haram, berdosa. Minum memabukkan haram, berdosa. Yang boleh disebat, boleh dirotan tu salah besar dalam syariat. Baik, jadi antara nak jaga akal ni apa dia? Ngaji, belajar tauhid. Pastikan kita di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu istilah pelihara akal. Pelihara akal ni kalau dah boleh makan nasi apa yang tu, tak payah sembah kan. Orang kafir pun makan nasi, orang jaga dia pun jaga kesihatan, tapi mereka tak faham dalam bab ketuhanan. Itu istilahnya memperbodohkan akal, mensisiakan akal. Orang jaga akal ni orang macam mana? Orang yang sentiasa waras dengan Allah Ta'ala, orang yang sentiasa ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang ni orang jaga akal. Orang yang tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, orang yang sia-siakan akal. Orang yang tak gunakan
akal dia untuk mengenal Allah Ta'ala, yang ni sia-siakan akal. Allah Ta'ala sebut dalam Quran begitu banyak tempat-tempat yang Allah Ta'ala istilah macam mana, membandingkan orang yang tak menggunakan akal untuk mengenal Allah Ta'ala ni, tak ada bandingan lain, bahkan bandingan dia lebih hina daripada binatang lagi. Pasal apa tu? Pasal akal yang ada tak diguna untuk mengenal siapa yang sepatutnya dikenal. Bahkan akal hanya semata-mata cari makan minum, tempat tinggal, cari pangkat, cari kedudukan. Bahasanya cari mahasiswa Allah, bahasa mudah dia. Oh, yang ni bahasa yang dipakai ulaika kal an'am, macam mana lembu kambing. Balhum adall, bahkan lagi sesat pada lembu kambing. Sesat pada lembu kambing ni bukan ayat-ayat biasa, pedih oh. Jadi kita ni kalau tak kenal Allah Ta'ala ni, tak boleh nak tauhid ke Allah Ta'ala ni, bodoh pada lembu kambing lagi. Jadi ada salam daripada lembu dan kambing kat kita. Dia tahu bodohnya kita dan tak boleh mentauhid yang kita ke Allah Ta'ala. Sikitlah dengan bahasa-bahasa gitu kan. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala tunjuk kita jalan lurus, jalan yang kita nak minta pun siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat atas mereka. Siapa dia? Minas siddiqin wa syuhada wa salihin, dan nabiyyin wa siddiqin. Siapa dia ni? Para nabi. Kali nabi tak ada dah, pewaris nabi. Pewaris nabi yang ikut betul perjalanan zahir dan batin Rasulullah. Dan betul siapa dia? As-siddiqin. Siddiqin pun mesti siddiqin yang siddiq zahir batin. Syuhada, dia syahid jasad dia untuk lawan dengan orang kafir, dan dia syahidkan diri dia untuk mujahadah dengan nafsu dia, supaya tak ikut hawa nafsu dia. Wasalihin, dan dia salih dengan amal dia, amal salih, bahkan iman dia iman salih yang tak pernah ada pergantungan selain pada Allah Ta'ala. Yang tu ialah jalan-jalan orang yang lurus. Jadi ada perjalanan syariat yang salih, ada akidah yang salih. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita semua urusan tu, pasal wajib atas kita nisbah belajar untuk ilmu, faham, mengerti dan berjalan di atas manhajil qawim ni, minhajil qawim ni, perjalanan yang lurus, yang betul-betul macam ni. Kerana kita dilarang untuk ikut jalan mereka mengikut, dilarang untuk ikut jejak langkah syaitan, dilarang untuk ikut fitnah dajjal, dilarang daripada tertipu dengan dunia, tertipu dengan nafsu. Satu, diminta lindung kan kita ni, dan kita diajar oleh Rasulullah SAW minta lindung daripada dunia, daripada kejahatan harta, daripada kejahatan nafsu, kejahatan syaitan, orang takabur, orang dengki, orang hasad, penyakit ain, macam-macam hal. Pasal apa? Keliling kita ni ada musuh yang kita tak sedari, yang dengan kita ni mereka sentiasa duk menjejaki. Nafsu satu hal, iblis satu hal, syaitan satu hal, lagi apa? Yahudi satu hal, Nasrani satu hal, lagi apa? Oh, keliling kita pun jangan tak tahu setiap nikmat mahsudun sahibuha, kullu ni'matin mahsudun sahibuha. Setiap nikmat Allah Ta'ala bagi ni, pasti tuan empunya dapat nikmat ni, dia akan didengki, dihasad dengkikan. Ada je orang tak setuju, walaupun apa yang dia dapat tu hak dia, Allah Ta'ala beri di atas, kalau pandang atas jalan sabab-musabab, atas sabab-musabab yang dia buat. Kalau dia tak buat apa, Allah Ta'ala anugerahi pada dia, tapi jaga. Ada orang tak puas hati, ada orang dengki. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Jadi asal nak sebut apa? Perjalanan kita nak lalu dan tempuh macam mana perjalanan Nabi SAW ajar pada para sahabat. Bukan calang-calang jalan lah. Jadi bila diikan calang-calang jalan, alat besar dia apa? Akal. Satu ada orang kata, dah pelik kalau ada orang dia tak menyetujui tentang besarnya nikmat akal, dan akal ni kita gunakan semaksimum mungkin untuk jadi alat, dan ada kebolehan, dengan kebolehan akal tu boleh menjana kepada mentauhidkan Allah Ta'ala dan yakin pada Allah Ta'ala, yakinnya, sehingga yakin pada Allah Ta'ala menyalahi daripada yakin pada makhluk. Wajib tu.
Yang kita makhluk, walaupun makhluk di depan kita, tengok air kita minum boleh hilang dahaga. Tak, kita takkan ada jatuh akidah sama sekali air menghilangkan dahaga. Tidak. Kita lapar, letih, tak larat, apa dia? Minum madu, makan, minum habatus sauda, kunyah biji hitam habatus sauda tu. Lagi apa? Sugi, lagi apa? Kelulut, tabuh lagi. Minyak zaitun, tonggang gitu kan. Contohlah kan. Yang ni sabab usaha kan. Nak bagi sihat apa? Allah. Hindarkan benda yang mudarat, cari sebab-sebab manfaat. Yang tu pun mesti bertindak di atas betul dengan hukum ahkam syariat. Dalam masa yang sama mesti betul perjalanan hakikat. Mesti. Pasal dua-dua tu mesti betul. Ada pekah, tak ada perjalanan batin, fasik. Naqis namanya. Ada tasawuf, ada makrifah dengan Allah, tiba-tiba pekah tak mengaji. Zindik namanya. Batil. Tak pakai langsung. Imam Malik pernah bagi pandangan mulia apa kata-kata dalam bab ni, dia kata man yatafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa yang dia pakar hukum hakam dalam fiqh tapi walam yatasawwaf, tak pernah usaha untuk tazkiyah diri, bersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah, boleh rasa keakuan diri, tak pernah belajar berguru dalam bab tu walaupun pakar dalam bab fiqh, faqad tafassaq, dia hidup dalam keadaan naqis, tak sempurna. Maksud apa? Fasik. Walaupun jasad taat, batin berdosa, bahkan takut-takut ada nifaq di situ. Nauzubillah. Itu tak ngaji tasawuf, fiqh dia. Terbalik pula macam mana? Wa man yatasawwaf wa lam yatafaqqah. Wa man yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa-siapa yang dia ada ilmu tasawuf, ngaji ilmu makrifat, tazkiyah diri, makrifah Allah, zikir bukan main lagi, tapi fiqh sembahyang tak betul, Quran panjang pendek tak kena. Kalau kata makrifah Allah, takkan bodoh masa engkau tak pergi mengaji sikit pun. Mufilah bahasa gitu kan. Orang yang konon ada makrifah dengan Allah tapi tak pernah usaha untuk pergi belajar syariat Allah, tanzadak, ni zindik nama dia. Istilahnya batil, palsu, satu dakwaan bohong. Kalau engkau betul kata kasih pada Allah Ta'ala, macam mana? Rasulullah kata apa? Allah Ta'ala perintahkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau betul-betul kasih ke Allah Ta'ala, ikut aku. Rasulullah walaupun dia umi, hafal Quran tak? Berti tak hukum fiqh? Allah tak kerti pula. Fiqh tu amalan zahir yang mesti dibetulkan. Mana mungkin kita boleh betulkan ilmu tauhid dengan mengabaikan ilmu syariat? Tauhid apa benda, syariat tak betul. Konon bertasawuf tapi sampai semayang tunggang langgang, mana boleh? Fatihah tak betul, panjang pendek pun tak kena. Tapi kata dia, batin aku sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala, tawajuh pada Allah Ta'ala. Tak mahu tawajuh kepada Allah tak apa, zahir tak betul. Itulah bahasa dia kasar sikit lah. Kata Imam Malik tu bahaya orang macam tu, dia zindik kan. Di sebalik pula itu nak berjaya macam mana? Dia kata wa man yatafaqqah wa yatasawwaf faqad tahaqqaq. Siapa yang memang fiqh pun ada, tasawuf pun ada, belajar betul-betul, hidupkan perjalanan zahir dan batin ni, perjalanan syariat pun hebat, buah bahasa itu, batinnya pun hebat. Dua-dua tu kita kena perkemaskan perjalanan hidup kita. Yang inilah tahaqqaq, inilah muhaqqiqin, orang benar perjalanan zahir dan batin dia. Jangan jadi alasan takut riak tak beramal. Jangan buat gitu kan. Kau nak kira riak, boleh jadi tak riak kat kita? Boleh jadi tak? Untuk tak payah mengaji, nanti riak. Nasib baiklah bertuah kita tak payah beramal. Siapa? Nanti sia-sia je amalan masa riak macam tu ya?
Kepala otak kau macam mana? Riak pun kau kena beramal juga. Kau tu buat macam mana? Hilangkan sifat riak kau. Bukan di atas takut riak macam mana? Tak usah amal, buat apa? Penat dia amal nanti riak. Boleh faham saya cakap tak? Belajar ilmu pertahankan diri. Untuk apa? Nanti boleh masuk perang. Boleh jadi tak nanti masuk perang pasal nak pangkat. Nak popular, betul tak? Itu buat macam mana? Pasal belajar ilmu pertahankan diri, biar bodoh lah. Orang nak tembak pun tembak lah. Lembek biar lembek lah. Biar jadi sajat, tak apa. Pasal apa? Nanti ada berniat untuk nak pangkat dan kekuasaan, nak kemuliaan, nak harta rampasan perang, untuk supaya takut jadi benda macam tu. Macam mana? Tak belajar apa-apa ilmu perang, bahkan jadi sajat. Alayyo, tak apalah, buat apa badan perkasa, nanti nak jadi orang yang berkuasa, nak ambil pengaruh orang supaya orang puji dan puja. Baik aku jadi sajat, biar orang kata dengan kata-kata nista. Macam tu. Siapa dia ajar itu? Jaga macam-macam perjalanan tu. Ataupun tak payah cari harta. Apa? Tidur je macam apa? Nanti apa dia? Zakat pun tak keluar. Waktu duit banyak nanti enjoy sana, enjoy sini. Lepas tu judi sana, judi sini. Waktu macam jahil lah. Macam mana? Waktu tak payah. Macam mana? Makan pucuk baku ya sudah. Macam tu. Siapa dia ajar? Agama apa ajar macam tu? Cedah macam mana? Cari harta betul-betul. Bukan salah cari harta, yang tak betul harta engkau tu engkau rasa dapat dengan kuasa engkau, itu yang salah. Harta dapat guna pada tempat lain pada orang Ta'ala suruh, itu yang masalah ya. Bukan tak bagi cari. Mengaji kena mengaji tak? Nanti jadi mengajar sana mengajar sini, orang bagi duit, nanti tak ikhlas mengajar, untuk bagi jadi bodoh. Macam mana? Minta sedekah kat orang macam tu. Ada pula yang nak bagi betulkan hati orang bagi duit. Betulkan akidah kau orang bagi duit, Allah yang bagi duit, lalu je kau orang. Aku pun bukan menyelamatkan duit, kau tak bagi duit pun aku keluar duit aku pergi mengajar. Betul lah perjalanan kita. Macam apa? Ini perjalanan Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi minta tambah ilmu tak? Nabi minta hati bagi betul tak? Nabi minta ada ilmu manfaat tak? Tak ada benda besar yang Rasulullah minta dalam hidup dia melainkan dia kata apa? Rabbi zidni ilma. Rasulullah tak pernah minta tambah dalam sepanjang hidup dia melainkan dia minta tambah apa? Tambah anak, tambah bini, tambah harta, tambah pangkat. Apa? Dia minta Rabbi zidna. Allah Ta'ala yang perintahkan, wa qur Rabbi zidni ilma. Sikitlah ke sana. Jadi alat dia semua tu nak apa? Akal. Jadi jaga akal elok-elok. Nah, bila hukum akal ada 3 tu, wajib mustahil harus. Sekali lalu kita jumpa macam tu dia kata maka makna tersimpan. Jadi hukum akal ni tersimpan dalam 3 perkara, wajib, mustahil, harus. Ada bahasa dah macam tu kan. Apa maksud tersimpan tu? Hukum akal tersimpan dalam 3 perkara. Boleh faham? Tu bahasa klasik tu. Bahasa Arab asalnya i'lam annal hukmal aqliyah yan hasiru. Yang tu yang nak kena ngaji Arab tu. Yan hasiru ni apa dia? Maksudnya dia hanya akan berkisar, akan berlega dalam 3 ni, tak akan keluar daripada itu. Itu maksudnya tersimpan. Pasal apa guna bahasa simpan? Bahasa simpan ni kalau kita simpan dalam peti sejuk, apa maksud dia? Benda tu akan duduk dalam peti sejuk, tak keluar dah, dia akan terpelihara daripada terkeluar. Boleh faham? Tak ada pengaruh-pengaruh lain dah yang boleh mempengaruhi dia. Itulah bahasa untuk menyatakan simpan. Jadi kalau kata hukum akal ni apa maksud? Dia ada 3 tu, wajib, mustahil, harus. Macam mana? Takkan ada lebih pada 3, terkeluar daripada 3. Dia hanya akan berkisar, tak wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Tak ada hukum lain akal ni. Bakal dia takkan jadi macam hukum syarat. Ada apa? Syarat, manik, sah, batal. Lepas tu ada rusah, hazimah. Lagi
upgrade belajar lagi lah. Lagi ada apa? Ada wajib, sunat, haram, makruh, harus kita baru lepas baca dalam bab hukum taklifi, hukum wadai. Ataupun dia ada irtibat. Hukum akal mana ada irtibat. Apa yang hak adalah hak, apa yang batil adalah batil, apa yang wajib adalah wajib, yang mustahil adalah mustahil. Satu, kita kena ambil apa formulasi yang telah dirumus oleh ulama, khasnya dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan, dan apa yang Rasulullah bawa kat kita, khasnya dalam bab keimanan. Kita sendiri nak explore, nak ambil apa yang Rasulullah ajar, dengan ambil tengok Quran, tengok hadis, bahan mentah kita nak proses. Bukan dia lah. Ada sebahagian saya dah sebut, kita lalu pick up bab hukum syarak pun saya dah sebut, bukan senang nak faham. Tuntutan ni jazim tak jazim, larangan pun larangan jazim tak jazim. Dengan tu ada yang jadi wajib, jadi sunat, ada jadi haram, ada jadi makruh. Ataupun tolak tu menunjukkan musawah bersama antara suruhan dan larangan, boleh jadi mungkin jadi harus. Bukan senang nak faham tu. Itu tak, bila tak senang macam mana? Dalil pula tafsiliah, kena faham macam-macam ilmu. Itu macam mana? Rujuk balah pada ulama-ulama mujtahidin. Jangan buat hukum hakam mengikut kepala otak kita sendiri. Pasal salah tu. So, kita bukan ahli untuk buat hukum, tiba-tiba keluar hukum sendiri. Janganlah. Satu, berbanggalah kita boleh taklid imam-imam mazhab. Saya ngaji Tutup Guru sebut macam tu. Berbanggalah kita ni mazhab Syafi'i. Kita ni tauhid Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kita ni tasawuf Syekh Junaid Baghdadi. Tambah kita ni anak murid daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani dan Khaja Mu'ainuddin Chisti. Contohlah kan, macam mana? I'm proud to be the followers of Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Mu'ainuddin Khaja Mu'ainuddin Chisti. Contohlah saya sebut contoh tu. Kita berbangga menjadi followers kepada Imam Asy-Syafi'i rahmatullah. Berbangga mengikut ulama-ulama yang muktabar ni. Yang muktabar ni, yang jadi tonggak, jadi tiang, jadi teras nak bawa agama Islam sampai ke kita ni, sampai kita boleh tahu ada garis panduan macam mana kayu ukur untuk nak tauhid macam mana, fiqahnya macam mana, tasawuf macam mana, macam mana nak berjalan di atas manhaj yang betul. Jadi semua tu takkan tercapai melainkan dasar dia di atas hukum akal. Jadi makna tersimpan hukum akal tu dalam 3 bahagi itu maksudnya macam ni, iaitu tiada keluar ia hukum akal daripada 3. Tak keluar ada 3. Hukum akal nanti apa hukum? Wajib, mustahil, harus. Nabi telur tak? Subhanallah, mustahil telur. Nabi makan minum tak? Harus. Nabi makan minum. Bukan dia tak makan minum ke? Pasal dia mesti jaga martabat dia yang tinggi. Dia makan minum tak menjatuhkan martabat dia. Dia makan minum berjalan tak? Dia takkan minum, dah makan minum berjalan. Pasal itu menjatuhkan martabat dia. Orang pandang hina. Apa sambil berjalan minum tak ada adab langsung. Ilmu kesihatan pun tak betul makan sambil berjalan. Takkan Nabi berjalan. Tu. Nabi takkan makan dalam keadaan berjalan. Nabi tak makan dengan tangan kiri. Nabi tak makan dengan gelojoh. Nabi tak makan sampai tahap kenyang. Yang tu tidak. Tapi ada hukum lah, mana sunat, mana wajib, mana harus, mana afdal, khilaf aula. Tapi benda-benda yang istilahnya menjatuhkan martabat takkan berlaku pada Nabi. Nabi takkan makan gelojoh. Nabi takkan makan kawai dia seorang. Tidak. Bahkan Nabi ni kalau bak makan macam mana? Tak makan lagi. Masya Allah. Makan. Tak makan lagi. Makan. Jangan kira saya. Makan. Biar aku tak makan apa janji orang lain makan. Makan. Rasulullah macam tu. Yang ni dia panggil sifat isar. Sahabat yang ni perangai mereka. Isarnya apa? Istilahnya apa? Melebihkan orang lain dalam bab dunia, supaya keperluan itu ditunaikan. Kita sanggup mengalahkan, beri keutamaan pada orang lain. Itu dipanggil isar. Allah Ta'ala puji orang macam ni. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Yusiruna ala anfusihim. Apa dia? Dia akan mengalahkan. Biar aku ni tak dapat apa, hang ambil lah. Makan. Kalau ambil pun rasa sikit. Tak apa, habiskan. Habis. Dia tak akan pulun dia seorang. Tak. Yang tu sifat tamak. Tamak sifat tak elok. Tamak je macam mana? Tamak. Lagi. Mim. Lagi. Semua mulut besar. Satu perut besar. Mim kepala besar. Lagi. Mulut besar. Mulut besar, perut besar. Dia terbuka. Tamak. Tamak sifat tak elok. Tamak melantak, tamak harta, tamak pangkat, tak bagus. Apa yang bagus tamak? Tamak ilmu, bagus. Tamak zikir, bagus. Tamak mengaji, bagus. Tamak khidmat, bagus. Tamak duduk soft depan, bagus. Soft depan tak bagus bagi orang. Nak bagi lebih orang ni buat dunia. Lagi. Makan, minum, pakaian. Orang bagi kopiah macam mana? Ambil. Ada saiz kau. Orang tak mau ambil lah, kita tengok je, kita ambil hak kita. Kalau bab dunia, ngomong lah. Orang bagi kopok, orang bagi apa? Nasi lemak ayam gunting. Makan. Lapar nak? Ambil satu lagi. Ustaz tak makan? Tak apa. Contohlah kan. Makan. Untuk tengok macam mana kita kena nak makan juga, lapar gedik-gedik ni, makan sebungkus banyak sangat. Orang tak dapat lagi. Mai. Kita makan 2 orang. Share. Gitu. Kalau bab dunia bagus isar. Bab agama tak bagus isar. Mengaji sila. Pergi dulu. Nanti saya datang kemudian. Kepala otak kau kena mayat wahai. Engkau mengaji aku tak mengaji tahu. Aku bagi makan renam. Belah otak kau. Saya serempang lagi kalau tak pergi mengaji. Kalau sabit tengok renam. Bak ni ibadat apa? Saja duduk depan. Tak apa, duduk sebelah depan. Saya suka duduk belakang. Anak duduk dekat kipas. Lempang lagi bila duduk belakang. Berebut duduk depan tu. Azan pun boleh macam mana? Aku nak azan. Suara slow. Aku nak azan. Suara kuat. Nanti riak. Betul lah janganlah riak. Betul kan lah. Aku nak halau syaitan sejauh-jauhnya. Lagi kuat suara aku, macam mana? Lagi jauh syaitan lari. Biar dia lari tercirit-cirit. Allahu Akbar. Puh, dia lari. Tercirit dia. Buasi terus. Bopi masa gitu kan, kita lawak je. Ini azan. Allahu Akbar. Allah. Ustaz azan. Bagi aku. Belajar bagi suara kuat sikit. Siapa suara slow, suara kecil, belajar bagi suara besar. Macam mana nak suara besar? Tahu tak? Nak tahu betul? Saya nak turunkan dulu. Nak? Tak tahu? Tak nak? Ketakut? Macam mana betul nak bagi suara kuat? Tak tahu? Makan madu? Kelulut? Makan renap? Apa dia? Ada hampa sebut apa dia? Apa dia? Makan lada hitam, makan cabai. Kuat sikit. Baca Quran. Tapi baca Quran tak mau jadi tak. Baca Quran dah tapi suara slow. Macam mana nak pergi kuat? Saya nak minta peras orang RM50. Online kena masuk dulu. Saya baca. Boleh. Petua orang tua-tua apa dia? Pagi, siang boleh. Buat apa? Tambah yang ada kolah lah. Kalau pahit-pahit payah buat apa? Tarik nafas, muka ni selam dalam kolah. Azan kuat-kuat dalam tu. Allah. Wakak ada orang dengar dalam air kan? Jerit kuat-kuat dalam air. Nak suara kuat, belajar jerit dalam air. Kalah Abdullah Khairi tu. Abdullah Khairi tak apa kenal ustaz yang suka jekah tu lah. Hoi. Saya boleh jekah tak, tapi tak tahu
tak ada selera jekah macam tu. Nak pergi ke jekah, saya pun kaki jekah ke oi. Tapi tengok tempat lah. Masing-masing lah kan lah yang nak pergi komen pula kacau pula kan. Oh kalau dia hampa ni gitu kan. Atau saya terang macam ni pun orang bising lah, saya cakap kuat sangat, deras sangat kan, cakap kokok kuat sangat, orang kata mengaung kuat sangat sampai dia panggil saya singa. Ada apa lagi, apa nak sebut ni, hampa jerit macam tu esok kalah Abdullah Khairi. Siapa lagi suara kuat-kuat jerit ni, siapa? Ustaz Usam, Ustaz Usam tu. Apa hampa ni? Oh dia. Saya pun suara kuat juga, tapi saya tak mau lah. Bagi orang-orang tertentu kan, orang dia dah memang style dah macam tu lah. Kita tiru-tiru orang tak boleh. Saya style saya, style saya. Tapi saya nak ajak petua bagi suara kuat. Tambah jantan kena suara kuat. Weh. Ini janganlah main tepi kelam tu. Bahaya. Allah jantan apalah, malu kat Arnab pun minyak lagi kita tengok. Tambah malang ketah kaki tu. Tambah kita lari laju-laju ke dia terkejut ke bukan? Dia sebenarnya. Arnab tu perangai dah. Tambah kita bunyi macam ular sikit. Apa pergi try lah. Ni malam lah, kalau siang ni tak apa-apa. Malam. Dia hentak kaki kat lantai tu. Maksudnya apa? Ini ular bahaya. Jantan apa? Saya nak cerita apa ni Ini bersungguh yang hasil tu. Salah satu aksam tu tersimpan steady sikit. Azan nak cerita apa? Isar tu kan. Empat dunia pergi orang. Tapi berakhirat ngaji azan, duduk soh depan, hafal. Orang dah hafal, kau dah hafal lah. Oh ya, mana boleh, aku nak lomba dengan kau. Aku datang lambat, kau main dulu. Wah, kau dah pandai alamat Arab, aku tak pandai. Ui, mana boleh orang pandai, aku tak pandai. Lawan. Orang dah hafal Jurumiyah, kita buat terhegih-hegih macam mana? Aku lawan kau Jurumiyah. Dah dia habis, kita habis. Tengok dia ingat tak ingat. Tak ingat, aku nak ingat. Dia tak ingat, kita tak tumbuk dia apa, kita tak dengki dengan dia macam mana? Ingatlah, jomlah kita lawan, baru semangat sikit. Dan kalau menang pun dia kalah, kita tak suka di atas kekalahan dia, tapi kita bimbing dia, jomlah kita hafal sama-sama. Tak best lah tak hafal. Dia tak akan seronok dengan orang lain kalah menghafal dengan dia menang. Dia tak akan jadi macam tu, pasal tu nama dia dengki. Tu kena belajar sifat tu lagi betul. Tu kita khas belajar tasawuf lah. Ni tasawuf dah sambil-sambil tu. Jadi maksud tersimpan tu tiada keluar ia daripadanya. Jadi hukum akal dia takkan keluar daripada wajib mustahil harus. Wajib mustahil harus. Satu nabi, rasul macam mana? Sempurna. Satu dia ada dasar yang kita kena belajar tu, yang kita belajar kitab tauhid macam ni. Disuruh bagi faham betul-betul takrif hukum akal ni, apa wajib, apa mustahil, apa harus. Lepas tu macam mana? Masuk bincang ke orang Ta'ala. Dia bincang apa? Wajib, mustahil, harus ke orang Ta'ala. Ke Rasul apa? Wajib, mustahil, harus ke Rasul. Itu benda besar dalam bab akidah. Tergelincir situ dalam bab ketuhanan, benda yang mustahil dihukumkan harus, benda wajib dikatakan mustahil. Kacau. Bab Rasul, kemuliaan yang kena beri kepada Rasul, kata Rasul pun bohong, Rasul pun ada suka cinta dunia, Rasul pun suka kat bini orang, Rasul pun, jangan, Rasul pun telok, Rasul pun buta, Rasul pun berkudir, Rasul pun apa-apa, ada sifat-sifat kecelaan, jangan main, nak tahu, rosak akidah kau. Pasal apa? Kau tak faham mana wajib, mana mustahil. Mana yang harus pada Rasul, apa begitu juga wajib mustahil dan harus pada orang Ta'ala. Cedera akidah kau, bukan boleh main-main nak tu. Pasal dia ada benda yang salah dalam bab akal. Salah bab akal semestinya salah dalam bab syarak. Disiplin semua ulama dah ajar satu-satu. Jadi bila hukum akal ni
Tiga ni takkan keluar daripada tiga hukum ni, wajib, mustahil, harus ni. Ya. Baik, al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Jadi mana dia tiga tu? Ahaduha al-wujubu, lagi wal istihalatu, dan wal jawazu, dan jawaz. Cuma wujub ni apa? Wujub ni daripada wajabah. Wajabah yajibu wujuban masdar, fahuwa wajib. Istihalah selalu kita sebut mustahil. Bagaimana? Daripada istahala yastahilu istihalatan, fahuwa mustahilun. Jadi kita sebut wajib, mustahil, harus, yang tu Melayu. Itu apa? Itu atau sirah isim fa'il. Dia sebut ni di atas sirah masdar. Kalau mengaji lama sikit lah nak boleh beza kenapa isim fa'il masdar. Ada segang-segang Tok Guru dia ambil beza itu. Kalau saya biarlah, asalkan kadang orang Melayu ni nak kenal isim fa'il dengan masdar, nak beza dua tu pun kadang tercirit-cirit. Tak jadi masalah pun nak memahamkan, nama boleh membezakan antara masdar dengan isim fa'il. Tak jadi masalah mana dalam bab akidah, dalam konteks Melayu. Jangan ada nanti apa yang nama al-wujub atau al-wajib tu tak diintikadkan wajib. Janganlah. Jangan nanti apa yang mustahil tu dimungkin dan dibolehkan dia. Tu salah besar lah. Walaupun tak faham beza antara wajib, wujub, mustahil, istihalah. Lepas tu jaiz, jawaz. Ada perbincangan situ. Macam mana pun dia sebut tiga hukum ni lah dalam hukum akal. Kata dia al-wujub maknanya, okey, sedikit uraian. Jadi al-wujub dengan bahasa lain, wujub ni kemestian. Pasal nak mana masdar ya. Kalau wujub kemestian, istihalah tak tangkap tengok ni. Selalu duk menulis ke apa? Kalau wujub kemestian, wujub wajib. Kalau wujub kemestian, istihalah kemustahilan. Jawaz alah, bahasa Melayu sikit je buat imbuhannya lah sikit. Elemek. Kalau orang lelaki ada sifat lelaki, adalah ada orang yang ada kelakian, orang perempuan ada kewanitaan. Alamak, janganlah buat pasal bahasa Melayu pun tak lulus. Memang macam tu pun. Jawaz keharusan, istihalah kemustahilan, wujub kemestian. Baik, mesti ni apa maksud? Mesti. Bukannya mesti ya, mesti. Allah mesti ada. Apa maksud mesti ada? Tu disebut wujub, maknanya tiada menerima nafi. Itu maksud wujub. Adam ni qabuli intifa, tak boleh terima penafian. Akal tak boleh tolak sama sekali. Allah mesti ada. Apa maksud mesti ada? Akal tak boleh menerima dan tak boleh menolak adanya Allah Ta'ala. Bahkan kalau kata tak ada, mustahil. Buat muka siap jemputnya, Allah tak ada. Ya betul. Dia muka itu begitu. Siap dengan mimik muka je. Jadi maksud wujub tu tiada menerima nafi. Kalau kata Allah wajib ada, apa maksudnya? Akal tak terima kata tak ada Allah Ta'ala. Itulah. Jadi kalau peralu bahasa macam tu lah kan. Kita kadang bahasa pun tak apa nak berhenti kan. Contohlah, budak pondok ni wajib juga sembahyang jemaah. Wajib dengan mana? Wajib mesti. Tak dapat tiada. Tak boleh menerima tidak. Bahkan wajib tu dengan mana apa? Sayugianya. Bahkan mana boleh budak pondok tak jaga sembahyang jemaah. Wajibnya tu mana wujub? Kemestian. Budak pondok wajib hafal Jurumiyah. Wajib ngaji Jurumiyah. Wajib ingat Jurumiyah. Apa makna wajib?
Kalau wajib syarat tak apa berdosa. Kita bukan cerita wajib tu. Kita cerita wajib mesti. Dengan mana tak menerima nafi. Kalau duduk pondok tanpa 10 tahun, Jurumiyah tak bisa dengar. Hak tu kan ngaji. Hak tu bagi janggut panjang. Bukan mengaji tu. Duduk pondok tapi jadi kambing ngarnak. Saya duduk kelah hulu selalu tegur sebab kambing. Tambah kambing merasa atas. Bawah merasa atas ada tiang kan. Bawah tu rendah pula sikit. Selalu kalau kambing time dia mengawan ke, duduk pondok gitu jadi menatang tu. Ada duduk buat tengok janggut panjang ambil bodoh. Sedap dia bau. Buat pasal janggut panjang tanya Jurumiyah tak tahu. Okey sikit lah. Tu Jurumiyah akidah pun tak tahu ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Hasan Syari, Abu Mansur Maturidi pun saya dengar. Sifat 20 tak bisa belajar. Leceh. Itu Wahabi lah. Pondok menentang apa Wahabi. Sikit sambil-sambil tu. Baik, dan istihalah pula kemustahilan. Apa makna kemustahilan ni? Maknanya tiada menerima subut. Tak menerima subut. Cuma dia bahasa Arab lah sikit. Tak menerima tetap. Tak menerima ketetapan. Apa yang nak terjemah? Tak menerima ada lah. Mudah. Bahasa tak menerima subut. Tak menerima ada. Tak menerima kewujudan. Tak menerima pensabitan. Itu masuk istihalah. Jadi istihalah tak menerima ada. Allah ada anak, subhanallah, mustahil. Istihalah, kemustahilan. Ada anak, ada isteri, ini kemustahilan pada Allah Ta'ala. Bunyi kot tu lah. Kemustahilan. Apa nak kemustahilan? Maksudnya akal tak boleh terima sama sekali. Allah ada muka tangan, mengepek Allah sah. Bukan sa tu cantum muka, tangan, kaki, betis, mata, pipi, subhanallah. Siapa dia faham gitu, sewe. Boleh jadi kufur akidah tu pasal memahamkan Allah Ta'ala ni berjuzuk beranggota, walaupun mu kata mata, tangan yang layak dengan Allah Ta'ala, bukan juzuk dalam anggota. Walaupun mu kata tak berjuzuk beranggota, tapi dia kata muka, tangan, ada kaki, ada betis, tu tak anggota kepala otakmu, dah berjuzuk dah tu muka tangan, walaupun mu kata layak dengan Allah Ta'ala, layak menatang apa muka tangan dengan Allah Ta'ala. Dengar elok pasal tu, bunyi pelak Kelantan, bunyi hulu dia kan. Saya duduk kelas hulu tok guru dia pelak macam tu, saya tertiru bahasa dia tu kan. Dan al-jawaz pula maknanya menerima keduanya. Jadi jawaz keharusan. Kita ni ada waktu kita lapar, ada waktu kita kenyang, betul ya? Boleh? Betul. Ada waktu kita rajin, ada waktu kita malas. Betul. Memang macam tu. Ada waktu ngaji senang faham, ada waktu susah faham, betul? Macam tu. Betul. Macam tu. Itu kata keharusan, itu sebutkan kita ke Allah. Allah dia nak buat kita macam mana? Dia nak bagi kita rupa handsome tak handsome, gemuk ke pendek ke, hitam ke putih ke, macam mana? Ikut dia nak buat apa kita. Dia nak bagi kita sihat ke sakit ke, macam mana? Ikut dia nak buat apa kita. Cuma bila apa dia buat kat kita, apa kita punya kewajipan, mesti kena kenal ni ketentuan Tuhan. Masa yang sama ada taklif yang dititik beratkan kita. Macam mana pun wajib mentauhid Allah Ta'ala. Tu ada pelajaran dia lah nanti. Yang ni kita baru tengok definisi je apa dia. Wujub tiada terima nafi. Istihalah tiada menerima subut. Tiada menerima ada. Jawaz kebarangkalian ada dan tak ada tu serupa. Boleh? Untuk sabit jadi tak jadi tu sama berat. Tu dipanggil jawaz. Nabi makan minum tak?
Manusia makan minum okey, apa masalah. Kalau tak makan pun, tak makan puasa. Kita pun macam tu, tak ada masalah. Tu sifat harus Rasul. Rasul pun bohong, subhanallah. Takkan Rasul bohong? Kalau Rasul bohong, kita bukan nak bohong. Pasal kita disuruh ikut Rasul. Takkan Rasul bohong? Subhanallah. Tu. Yang tu yang ada benda-benda kena mantap kat kita. Rasul pun buat dosa. Rasul buat dosa, mana boleh? Nabi Adam buat dosa. Ada pula Nabi Adam buat dosa. Kalau Nabi pun buat dosa, kita disuruh ikut Nabi. Maksudnya kita disuruh buat dosa lah. Dengan betul, mepek faham. Kita disuruh ikut umumnya, ikut semua Nabi dan Rasul. Ya, khasnya Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Jadi Rasul takkan ada dosa. Rasul mesti maksum. Waktu Nabi Adam keluar dari syurga dosa. Subhanallah, tak ada dosa dengan Nabi Adam. Waktu keluar tu siapa? Ngaji lagi mulai. Ngaji lagi betul. Ngaji jangan sekat tiang. Ngaji jangan buat cerita sendiri. Ngaji mesti betul dengan akidah apa yang Allah Ta'ala kendaki. Mesti ada salah silah bertemu dengan pewaris Nabi. Macam tu kot bahasa-bahasa dia. Ni ambil baca buku. Buku cerita pula pengarang Wahabi. Dengar ke ustaz pula Wahabi. Mana mau. Sikitlah saya sebut macam tu kan. Dan dia mesti ada selesaian. Kita sendiri mesti mantap apa kita punya kepahaman wujud, istialah dan jawaz ni pada Allah Ta'ala dan Rasul. Yang kalau ada orang salah tu, kalau kata dia duk ikut yang tu, kita boleh nisbah, bercakap dengan dia, kelahi dengan dia, dan kita boleh perbetulkan dia sampai dia ikut kita yang betul. Kita punya faham tu mesti betul macam tu. Boleh faham? Saya cakap apa? Kita punya pahaman yang kita duk faham siapa Allah Rasul ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, apa kita faham betul kalau berjumpa dengan orang ni, dia tak setuju dengan apa kita cerita, kita boleh bagi penjelasan dengan dia sampai tenganga dia dengar, dia mesti boleh faham macam mana kita faham, dan dia akan bertobat daripada akidah dia yang salah tu. Dia akan ikut macam mana kita faham, dia akan faham sama macam kita. Kita punya faham tu kalau boleh sampai macam tu, jitu dan padat dia. Boleh faham saya cakap tak? Bab akidah mesti macam tu. Jadi kata dia, jawaz ni maknanya menerima keduanya, nafi dan subut. Tu kedua tu nafi dan subut atas jalan berganti-ganti, yakni menerima subut pada satu ketika dan menerima nafi pada satu ketika yang lain. Itu dulu. I'lam wallahu. Jadi kita belajar apa hari ni? Wujud, istialah, jawaz. Dalam kitab macam tu. Jadi kita bicara apa? Yan hasiru, hukum akal, kelebihan akal. Saya banyak syarah situ lah, supaya faham kita betul-betul yang kita mengaji bab akal ni bukan sebarang bab. Pasal apa? Dia adalah satu kaedah untuk membetulkan alat kita nak berfikir. Pasal alat kita nak berfikir, dia macam nak buka skru tapi pakai kayu. Tak apa, pakai agar-agar. Nak buka skru, nak buka tayar kereta, ambil agar-agar, buat bentuk spana tu. Tak apa, ambil batang keladi tu, jolok tu, macam mana? Sing. Boleh. Mesti alat kemas. Ada agak besi tapi pulah-pulah besi tu bengkok batang. Palangnya tu pijak ni. Tambah pula pijak tu apa? Cari pijak macam ni. Pijak. Kalau dia pijak dia pusing ni tak apa. Ni macam mana? Tak boleh lah, mesti kemas lah. Naik ni pun 4 orang syarif naik utaknya tu. Buka. Okey, steady. Sebab apa? Alat dia alat kemas. Ngaji ni alat kemas. Nah, alat kemas tu apa? Akal kemas. Wah, satu jaga kesihatan akal lah. Rosak kan dia. Allah. Ada soalan? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika
كما نورت الأرض من نور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين.